Supaya lama-kelamaan bulan Ramadan dengan bulan lain kita mesti merasakan ada different. Bulan Syawal, bulan Ramadan, bulan Rajab, dia mesti ada different. Bulan Ramadan special mesti rasa different feeling because we are celebrating Ramadan. It's a very special month. So kita mesti rasakan begitu. So saya tak tahu di mana kita nak mula, macam mana kita nak mula, siapa nak mulakan. Tapi itulah idenya, kalau boleh dimeriahkan lagi dengan sambutan bulan Ramadan Al-Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani farduduhu ilayya inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin, amma ba'd. Terima kasih saya rakamkan kepada saudara pengacara majlis, pengurusi lembaga takbir masjid yang saya kasihi, Ustaz Khair. Seterusnya tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa pentadbiran masjid, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Apa khabar semua? Kita nak puasa dah dalam 2 hari lagi. Hari ni Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kan? Jumaat, Sabtu, Ahad. Ahad kita puasa insya-Allah. Besok cerap anak bulan. Besok petang akan dicerap anak bulan. Sama ada nampak atau tidak, tak pasti. Kalau nampak, Sabtu kita puasa. Kalau tak nampak, Ahad lah kita puasa. Kat Malaysia tengok anak bulan, dia guna 2 kaedah. Kaedah ru'yah dengan kaedah hisab. Ru'yah melihat anak bulan itu dengan menggunakan alat teknologi yang namanya teleskop. Kalau nampak, nampaklah. Kalau tak nampak, kira tak nampaklah. Possibility untuk nampak tu sangat rendah. Sebab mengikut kira-kira anak bulan lahir dengan waktu cerap, tak nampak. Tapi kalau Tuhan nak kasih nampak, nampaklah. Kita biasa ada masalah dengan bukan masalah lah, perselisihan. Malaysia tak puasa tapi negara jiran puasa. Malaysia tak puasa, kita kata kenapa kita tak puasa tapi Saudi dah puasa. Kan? Sebab itu kalau nak komen, pastikan ada ilmu dulu. Anak bulan bila lahir, masa tengok kat Malaysia baru 3 jam, masa tengok kat Saudi dah 9 jam. Anak bulan probably boleh lihat kalau lepas dia keluar daripada garisan dia tu 6 jam dah boleh nampak. So confirm lah dia nampak, kita tak nampak. Sebab umur anak bulan tu sudah panjang sikit. Dia macam bukan anak orang lahir-lahir nampak. So baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat anak bulan dan berbukalah, iaitu berhari rayalah dengan melihat anak bulan. Kita semua barangkali semua tak excited bila anak bulan akan dicerap, bila akan diumum, tak excited because we are not that ready for celebrate Ramadan. Cakap je lah, ngaku je senang. Yang buat muka-muka sedih. Cik masuk tak ada rasa happy pun, muka gembira, ceria. Kenapa nak puasa dah ni Ustaz? Ya Allah, seronoknya rasa. Tak ada. Nak puasa dah Itulah rasa cepat lah Ustaz Itulah nak kiamat dah ni. Puasa cepat kiamat, puasa cepat kiamat. Bila raya dia excited. Bila nak umum? Dia tanya. Bila nak umum raya? Kita punya semangat nak raya tu.
Sekarang ni pun dah ada dah ringtone lagu raya. Kat mana saya solat dah ada ringtone dah. Masa kita puasa pun belum lagi orang dah setting dah ringtone hari raya. Ada juga yang ringtone dia takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tu belum puasa pun belum lagi. Jadi orang kita dah get ready for raya. Saya punya pengalaman duduk negara Arab, 9 tahun saya duduk Jordan. Saya tengok Arab ni, dia nak sambut Ramadan, dia mengalu-alukan kehadiran Ramadan tu macam dia menanti kehadiran jiran yang sangat hebat. Pelbagai slogan, pelbagai banting dan juga signage dinaikkan berkata-kata ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ramadan syahrul maghfirah, Ramadan syahrul Quran, Ramadan syahrul zakat wal yatama. Macam-macam dia bubuh tepi jalan dengan lampu, dengan kemeriahan. Mana? Ni apa nama kawasan ni? Putra Haid, sepanjang-panjang saya nampak, saya tak nampak pun ahlan wa sahlan ya Ramadan. Tak ada pun. Belum pasang lagi. Sangka baiklah belum pasang lagi. Ustaz, yang penting sambut di hati, di luar nak buat apa? Macam-macam alasan. So kita nak wujudkan environment. Sebab itu dulu kalau puasa di kampung seronok. Betul tak? Saya masa tu tak Islam lagi pun, tapi saya turut rasa seronok puasa di kampung Sungai Chor tu. Bulan Ramadan seronok. Saya tak puasa pun, tapi saya rasa seronok. Tak tahu kenapa. Sebab ada bazar Ramadan, kan, ada makan free kat surau. Saya rumah tak jauh daripada surau, saya boleh makan kat surau. More-more pakcik-pakcik bagi makan, boleh makan kuih. Meriah rasa. Lepas tu kena pula kalau hujung-hujung Ramadan tu, di lorong-lorong kat kampung tu dia akan pasang pelita. Meriah rasa. Saya baru tahu kenapa dia pasang pelita. Rupanya pasang pelita nak bagi malaikat nampak jalan. Rupanya itu ceritanya kenapa pasang pelita. Saya pun tak pernah tanya kenapa pasang pelita dulu-dulu. Tapi di hujung Ramadan tu dia akan lebih meriah dengan environment. So semakin terhakis, semakin kurang. So kita kena ingatkan balik. Supaya lama kelamaan bulan Ramadan dengan bulan lain kita mesti merasakan ada different. Bulan Syawal, bulan Ramadan, bulan Rajab, dia mesti ada different. Bulan Ramadan special mesti rasa different feeling because we are celebrating Ramadan. It's a very special month. So kita mesti rasakan begitu. So saya tak tahu di mana kita nak mula, macam mana kita nak mula, siapa nak mulakan. Tapi itulah ideanya kalau boleh dimeriahkan lagi dengan sambutan bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah daripada ayat 183 sampai ayat 187 perihal puasa. Surah Al-Baqarah 183, maklum, Kak Jah buka Quran, surah Al-Baqarah ayat 183, daripada 183 sampai 187. You will finish about siyam, about fasting. Maksudnya 7 ayat itu, 5 ayat itu menceritakan mengenai bulan puasa. 183, 184, 185, 186, 187 habis. 5 ayat saja. 5 ayat daripada surah Al-Baqarah menceritakan perihal puasa keseluruhannya. Berbanding dengan ibadat lain, kalau zakat saya kena baca banyak surah baru kita faham, banyak ayat baru faham. Puasa pun, solat pun begitu juga, haji pun begitu. Tapi kalau bila Allah perintahkan puasa, Allah himpunkan dalam satu gugusan ayat daripada ayat 183 sampai 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul Azim. Ada satu ayat di belakang ni. So, Allah berfirman yang bermaksud, wahai orang beriman, difardukan ke atas kalian berpuasa seperti mana ianya difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan melalui ibadat puasa kamu beroleh takwa. Dua perkataan kita mesti beri perhatian. Pertama sekali kalimah siyam, keduanya la'allakum tattaqun. Dua ini akan menjelaskan ayat 183 ni. Wahai orang beriman, difardukan ke atas kalian berpuasa. Puasa dalam ayat ini disebut dengan siyam. Sad, ya, alif, mim. Siyam. Menahan mulut daripada makan dan minum. Ada satu kalimah lain yang membawa maksud yang sama, iaitu kalimah saum. Sad, waw, mim. Saum. Kalau siyam membawa maksud menahan mulut daripada makan dan minum, saum dalam Al-Quran membawa maksud menahan mulut daripada berbicara perkara yang tidak disukai oleh Allah. Siyam menahan mulut daripada makan dan minum, saum menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan rasa antara dua tu mana Allah suka? Tahan mulut daripada makan dan minum atau tahan mulut daripada bercakap benda yang Tuhan tak suka? What do you think? Hello? What is your opinion? Come on lah. Yang kedua, of course. Semua orang boleh tahan makan dan minum, tapi tak semua orang boleh tahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi sebut, kam min sa'imin wa laysa min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Berapa ramai yang berpuasa, ramai-ramai ini berpuasa, ramai yang dapat lapar dan dahaga tak dapat apa-apa. Because dia puasa tahan mulut dan makan minum, tapi dia tak tahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak baik. Barulah saya tahu kenapa para imam-imam besar ni, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki, mereka semua bulan Ramadan stop mengajar. No more classes, no more kuliah in mosques, dalam masjid. Tak ada. Habis, they are focusing on reciting Quran only. Because they want to control their mouth. Nampak kan? So, dapat jawapan. Oh, patutlah imam-imam ni dia dah stop mengajar bulan Ramadan. Dia dengan Quran, jadi baca Quran. Sebab itu dapat kata 40 kali, 30 kali, 20 kali, 15 kali. Kita sekali pun tak dapat. Sebab banyak cakap daripada baca Quran. This month, stop from talking too much. Boleh? Stop from talking too much and be focusing, talking with the kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. You try. Cakap. Dari pagi sampai petang cakap. Ya. Betul lah tuan-tuan. Sebab itu Imam Syafi'i tak buka kelas bulan Ramadan. Ramai juga ajak saya berkuliah. Ustaz, nak bagi panggil Ustaz kuliah. Saya kata bulan Ramadan ni saya tak berkuliah. Kuliah kurang lah. Memang ada 1-2 je nuzul Quran, badar. Ada 2-3 je saya pergi. Kuliah-kuliah within tarawih pun saya tak pergi. Habis Ustaz buat apa? Ustaz baca Quran ke? Pun tak juga. Jujurlah jawab kan. Bila cerita macam kita ni wali pun tak boleh juga kan. Letih. Travelling kan. Kadang saya tak sempat. Kalau saya pergi ceramah balik letih. Bulan puasa nak fokus untuk qiyam. Yalah. Itulah tuan-tuan. Jadi saya kadang-kadang bila orang panggil saya kata, bulan puasa ni bulan ibadat. Tazkirah ni sikit-sikit sudahlah bulan puasa, tak payah. Setiap malam ada tazkirah, setiap
tak payah, kita fokus on more, lebih pada Quran. Saya fikirkan tuan-tuan, masjid macam masjid Masjid Putra Haid ni, apa niche masjid ni? If people ask you, ada apa tak niche masjid ni? Apa yang menjadikan masjid ni istimewa dengan masjid lain? What do you want to answer? What do you answer? Apa tuan-tuan nak cakap? Masjid kita dibina dengan kos 20 juta. I don't want to hear that. So apa maksud dia? Kita banyak gelas lah, cermin banyak, lepas tu bumbung tu macam tak berapa nak siap. Siap ke belum ni? Dah siap dah. Itu design lah. Tak apa, tanya. So bukan itu. Apa niche masjid ni Ustaz? Niche masjid ini adalah dia membawa satu madrasah, satu macam syu'bah, satu fokus masjid ni lebih kepada faith contohnya. Fokus masjid ni lebih kepada kemasyarakatan. Fokus masjid ini kalau nak datang people kan around kawasan-kawasan Shah Alam ni, kawasan Subang ni, kalau dia nak belajar tafsir, datang masjid. Sebab masjid Putra Haid ni dia punya pengajian tafsir seminggu sebulan ada 4 kelas, memang very focus dan ada syllabus. So people akan tengok ada niche masjid tu. Dia bukan masjid sekadar datang solat balik. So nanti make different lah tuan-tuan. Betul tidak? So kita mesti bawa some niche masjid ni. Atau masjid ni terkenal dengan masjid yang menyantuni mu'alaf, atau masjid yang menyantuni asnaf lah kita kata. Masjid ni kalau asnaf dia memang champion. Atau masjid ni kalau ada bencana, inilah masjid yang memang dia punya team dia memang well trained, dia pun ada beberapa equipment yang orang lain masjid lain tak ada. Dia memang well prepared. So kena ada some niche area yang kita bawa. Kalau tak membezakan kita dengan masjid di kampung Sungai Cok lah, masjid saya. Masjid kampung saya rasa zaman tu dia buat tak sampai 1 juta kot. So nanti make different within 1 million and 20 million. It's not only about design, whatever situation, tapi dia nak bagi impact pada masyarakat. Itu maksud saya tuan-tuan. Kalau salah saya minta maaf lah, itu cadangan. Tak apa kalau tak terima pun. Jadi saum dengan siam. Saum menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah. Siam ialah menahan mulut daripada makan dan minum. Jadi kita dah setuju bahawa menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah adalah lebih aula diberi perhatian. Jadi reflection kepada saum dan siam, para ulama memfokuskan kehidupan mereka sepanjang Ramadan dengan Al-Quran dan beribadat. Alright. So itu siam. Dan kisah Maryam, kan Maryam alaiha assalam, bila dia bawa Nabi Isa dalam nakapan baby lagi Nabi Isa, dia bawa, Allah Ta'ala beritahu pada Maryam, fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Wahai Maryam, makanlah, minumlah. Makan daripada apa? Daripada pokok korma yang Maryam goncang dalam ayat sebelum tu. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyah. Goncang wahai Maryam, pokok korma itu akan gugurlah rutab. Korma yang masak tapi tak kering, itulah rutab. Bulan puasa memang lakulah. Kan? Saya pun suka makan rutab sebab senang nak telan. Jadi makanlah wahai Maryam. Fakuli washrabi, air yang Allah alihkan di bawah kaki dia ada air mengalir. Jadi minum air itu dan makan buah kurma tu. Allah nak jaga Maryam. Dan bila engkau bawa baby tu, engkau tenang-tenang saja, makan, minum dan tenangkan jiwa engkau. Sekiranya ada orang ajak engkau berbicara, bertanya kepada engkau perihal baby yang kau bawa ni, faquli inni nadartu lirrahmani sauma. Beritahu mereka, aku berpuasa, tidak mau berbicara dengan siapa-siapa. Perkata saum itu merujuk kepada tidak bercakap perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu benda saya nak bagi tahu juga, sebab saya ni bila melihat ayat tu tuan-tuan, dalam banyak keadaan guys, dalam banyak keadaan kita memang diberi peluang untuk mempertahankan diri kalau kita tak bersalah, betul tak? Kalau saya tak buat satu kesalahan,
Saya dituduh, saya mesti rasa nak mempertahankan diri, dan memang hak saya lah, I have to defend myself. Saya nak defend diri saya nak bagi tahu. Tapi dalam hal Maryam, Allah beritahu pada Maryam, Maryam, you don't answer. I will answer on behalf you. Don't answer. Just keep quiet. Don't talk to people. If anyone asks you about the baby, don't answer them. Just quiet. Said, I'm fasting from talking to people. Alright? Allah will answer on behalf you. Dalam hidup kita pun macam tu juga. Kadang rasa berkobar-kobar nak jawab aku tak buat. Relax dulu. Kalau you betul, one day Allah will answer on behalf you. Kebenaran itu dia macam mana pun dia akan timbul. Iya. So itulah di antara hikmah daripada Allah suruh Maryam berpuasa. Kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti mana puasa ini pernah difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Jadi la'allakum tattaqun adalah menjadi motif, menjadi keutamaan puasa. Maksudnya bahasa moden, bahasa pentadbiran, bahasa management, KPI puasa, Key Performance Indicator puasa adalah takwa. Boleh? Okey tuan-tuan. Kita mesti ada target. So 1 month, I'm fasting for 1 month, 30 days, 29 days. Apa saya punya target? Saya akan dapat apa? Saya nak dapat apa? Saya nak kecap apa? What is my target? So dia akan jadi KPI saya lah. Dia akan jadi Key Performance Indicator saya. So saya capai tak? 4 aja. Melalui takwa itu ada 4. Dia reflect kepada apa yang dijawab oleh Sayyidina Ali bila ditanya kepada Sayyidina Ali, Ya Amirul Mukminin, ma makna taqwa? Wahai Amirul Mukminin, apa makna takwa? Sayyidina Ali menjawab, at-taqwa yatadammanu arba'ata asya. Takwa itu ada 4 rukun. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Tuhan yang maha mulia. Wal qana'atu bil qalil, rasa syukur dengan pemberian Allah biarpun sedikit. Wal amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Wal isti'dadu liyaumir rahil, bersiap sedia untuk jumpa Allah. Ada 4. Takut kepada Allah, syukur kepada Allah, syukur terhadap pemberian Allah, baca dan beramal dengan Al-Quran, bersiap sedia untuk jumpa Allah. Saya nak tanya simple tuan-tuan. 4 ni tuan-tuan rasa bulan puasa ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Masuk aja bulan puasa, manusia mula rasa dia diselubungi dengan satu rasa sifat conscious, dhamirun aiqadat khasyiatullah, naluri fitrah yang disedarkan adanya Tuhan. Automatik bulan Ramadan. God conscious. Feeling tu datang. Sebab itu kita lihat jenayah pun kurang. Bukan tak ada, kurang. Tapi bila kurang, orang tanya pula, bukankah Ustaz bulan puasa syaitan itu semua sudah dibelenggu? Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Bila masuk bulan Ramadan, Allah buka luas-luas pintu syurga. Allah tutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Kalau sudah dibelenggu, masakan ada jenayah, masakan ada kerosakan-kerosakan ini Ustaz? Saya kata, ya, yang dibelenggu itu syaitan. Yang ni saudara dia, asuhan dia, mentor rehat, mentinya, no issue. Dia sudah mentoring, dia sudah ada mentoring lama dah tu. 11 months, brother. Dia jadi mentor kita. 1 bulan mentor hilang. Ada masalah ke? Ada masalah. Tapi macam mana pun, dia kurang sikit lah. Kurang sikit jenayah. Ada tak? Ada. Sebab manusia ada rasa takut. Pada tahun 2017, tak silap 2017 nak 17 18, di masjid saya lah, Masjid Bandar Seri Putra, Ustaz Khair pernah sampai. Bulan Ramadan, motosikal jemaah hilang waktu buka puasa. Kita pun tengok dekat CCTV. Kita ada CCTV, tengok CCTV. Budak tu datang buka puasa. Tengok. Kita track balik tengok. Budak tu datang masjid.
Dia datang-datang tu, dia pergi dekat motor yang yang ada di parking depan pintu masjid tu. Atau dekat depan masjid kan, nak masuk tu ada banyak motor parking. Itu motor depan lah sikit parking. Dia pun pergi, dia usik-usik handle tu. Kita pun tak tahu, rupanya dia check handle mana lock, handle mana tak lock. Dia nak mark siap-siap. Okey, dia jumpa dah satu motor yang handle tak lock. Keluar, dia pusing, pergi kat khemah, buka puasa. Buka puasa dulu. Dia buka puasa. Buka puasa, lepas buka puasa, bila kamat, masuk dalam masjid, solat maghrib. Masya Allah. Soleh. Soleh, setakat itu soleh lah. Kan, solat maghrib, berjemaah pula dengan imam. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pop, dia cepat-cepat dia keluar. Dia keluar, motor yang dia mark tadi tu, dia tolak motor tu pergi ke hujung masjid, dah CCTV tak nampak dah. Hilang. Bulan puasa. Patut tak curi lah. Kalau curi pun takkan curi kat masjid. Saudara, saya tak nak kata curi kat tempat lain, itu takut saya menghalalkan benda yang haram. Tapi takkan curi kat masjid. Yang lagi sedih tuan-tuan, yang dicuri tu motor saya. Motor saya dia power motor Nazir. Dia mark motor Nazir. Motor saya bukan motor besar pun, motor X5. Motor saya bawa pergi masjid Surau. Tapi saya dah halalkan lah tuan-tuan, kan? Macam mana takkan nak tuntut 1,700, 1,600. Motor tu saya pernah tanya kat kedai, kalau motor ni saya nak trade in berapa, you boleh angkat? Okey, dia kata 1617 boleh angkat lah, dia kata 1,600, 1,700 je. Tapi kan tuan-tuan, kalau budak tu datang jumpa saya, kata, Ustaz, saya nak motor ni Ustaz. Nak buat apa? Saya nak buat kerja, saya cari rezeki. Saya bagi tuan-tuan. Saya bagi. Ambillah motor ni, carilah rezeki. Tak ada masalah. Jangan pula tuan-tuan datang minta kereta saya kejap lagi. Walaupun kereta tu kereta kecil je, kereta isteri saya tuan-tuan. Saya ada Honda City kat rumah anak saya pakai. Saya kecil hati tadi tuan-tuan. Pengurus jatuh masjid ni, dia orang datang tahan kereta besar. Ustaz Farid ke bukan? Ustaz Farid ke bukan? Kereta saya Myvi, dia sana, dia kata. Oh, saya lah Ustaz Farid. Sini. Apa kalau Ustaz mesti naik kereta besar ke korang ni? Kecil hati saya tuan-tuan. Pernah tahu saya naik Myvi dulu, dia suruh saya parking kat ujung. Dia tak tahu dalam tu Farid Rawi datang ceramah. Saya pun pergilah parking jalan. Hujan dinyai pula tu, saya letaklah sejadah. Datang. Ni siapa ni? Saya lah penceramah. Pergi ambil balik kereta tu. Takkan saya nak patah nak ambil kereta, agak-agak lah bang. Tak apalah, saya terima Ustaz. Saya ni rakyat marhain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, so al-khawfu minal jalil, takut. Bulan puasa automatik kita akan takut. Yang keduanya, wal qana'atu bil qalil, syukur dengan pemberian Allah biarpun pemberian itu sedikit. Bulan Ramadan jangan pernah kita membazir, jangan pernah kita tidak bersyukur. Di antara tanda syukur, kita mahu berkongsi rezeki kita dengan orang lain. Nanti bulan Ramadan, tadi Ustaz pada buat pengumuman, saya rasa rata-rata masjid-masjid kita ni dia ada majlis berbuka puasa. Saya rasa no issue lah Ustaz. Masjid ni bukan pernah ke tahun lepas tak cukup duit buka puasa? Atau sebelum-sebelum ni tak pernah kan? Berlebih lagi ada. Yalah, 2019 baru sebulan. Apa? Masjid ni baru buka sebulan. Wah, patutlah tak siap lagi. Pokoknya sebulan baru. Nampak cantik. Alhamdulillah. Seronok tuan-tuan. Dia seronok. Okey lah. Biasa Masjid Bandar Seri Putra pun cukup. Bila kita buat iklan untuk kutip duit, dalam 3 dia akan cukup. Lebih. Target Masjid Bandar Seri Putra 350,000 untuk buka puasa, untuk asnaf, fakir miskin dan sebagainya. Capai.
So tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, la'allakum tattaqun, keduanya sifat syukur. Kita nak zahirkan sifat syukur. Nak syukur, ikut Imam Ghazali sebut apa? Imam Ghazali sebut syukur ialah menggunakan nikmat Allah pada jalan Allah suka. Allah beri saya sesuatu nikmat, saya mesti gunakan nikmat itu pada jalan Allah suka. Itu tanda saya terima kasih kepada Tuhan yang bagi saya rezeki. Bila saya gunakan sesuatu yang Tuhan beri pada jalan yang salah, itu gambaran saya tidak bersyukur terhadap pemberian Tuhan. Allah beri saya duit, Allah bagi saya pangkat, Allah bagi saya isteri, Allah bagi saya anak-anak, Allah bagi saya semua yang Tuhan beri yang ada di keliling kita, termasuklah sahabat, andai, kawan, tempat kerja, semua ini pemberian Tuhan. Saya mesti menggunakan semua ini, manfaatkan dan uruskan mengikut kemahuan Allah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda saya syukur kepada pemberian Tuhan. Kalau tidak, saya akan jadi kufur. Syukur ni dua benda kan. Syukur sama ada melalui lafaz dan juga melalui perbuatan. Lafaz ni lafaz alhamdulillah, subhanallah, masya-Allah, subhanallah, terima kasih ya Allah. Itu lafaz-lafaz yang dilafazkan bila kita mendapat sesuatu nikmat, tanda syukur. Manakala perbuatan pula, kalau saya ada duit, saya berinfak. Kalau saya cukup nasab dan juga hisab, haul dan sebagainya, saya bayar pula zakat. So itu dari sudut harta. Tanda syukur saya pula yang berikutnya, saya ringan badan untuk beribadat, untuk sujud, untuk rukuk, untuk qiyam. Kan bila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadat sampai bengkak-bengkak kaki, ya Rasulullah, qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, Tuhan telah diampunkan dosa-dosa yang lepas, dosa-dosa yang akan datang. So kenapa nak beribadat sampai bengkak-bengkak kaki? Rasulullah jawab, afala an akuna abdan syakura. Nabi kata gambaran syukur mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimum mungkin. Cuba sedaya upaya. Itulah Nabi ibadat sampai bengkak kaki. Kita pun bengkak juga kaki. Bukan sebab ibadat. Go out. Gaut. Semoga Allah beri syifa kepada mereka yang sakit gaut. Tuan-tuan, kesian tengok ada kawan saya tengok dia menjerit-jerit, dia sakit tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, so itu zahir dalam bentuk perkataan dan juga dalam bentuk perbuatan. Dulu kan tuan-tuan, kita paling tidak apa-apa nikmat yang kita dapat ni kita sadurkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita baru alhamdulillah Ustaz ada rezeki. Lepas tu kita lama tu selalu sakit, jadi saya ambil lah. Dia mulakan perkataan dia apa? Alhamdulillah. Dia macam mana sekarang kita buat kerja baru? Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Kerja elok. Kata tempat baru kerja, alhamdulillah Ustaz. Dia apa-apa dia start dengan alhamdulillah dulu. Dia start dengan alhamdulillah. Tapi sekarang kita dengan alhamdulillah pun rasa macam liat. Orang susah nak sebut. Jadi nampak kereta baru, adalah dapatlah apa ni akaun, apa ni draw daripada akaun. Satu akaun berapa? Kalau 50 tahun, akaun berapa draw? K2SP? Akaun 2. Ada akaun 2 Ustaz. Jadi motor tukar, dapat IC now Ustaz. Dia alhamdulillah tu dah hilang dah. Cuba kita sadurkan. Tuan-tuan, lafaz alhamdulillah ni dia sangat unik tau. Sangat unik. Tak ada kalimah yang boleh menggantikan lafaz alhamdulillah. Percayalah tuan-tuan. Sebab itu surah Al-Fatihah tuan-tuan lihat, pangkal ayat dia alhamdulillahirabbil alamin. Every time 17 kali kita solat, kita akan lafazkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sedangkan ada perkataan syukur dalam Al-Quran. Lafaz syukur lagi banyak dalam Al-Quran. Kenapa Allah mulakan surah Al-Fatihah dengan lafaz alhamdulillah? Katakan imam bagi saya air. Saya kata imam bagi saya kata syukran. Syukran. Terima kasih. Terima kasih imam bagi air kat saya dengan terima kasih melalui lafaz alhamdulillah tak equal, tak sama. Sama sekali tak sama. Saya minum air, ustaz bagi air kat saya kata terima kasih, syukran. Dia tidak menjawab, dia tidak merangkumi segala aspek air ini boleh sampai kat saya. Saya nak mudahkan macam ni.
Bila orang bagi saya kata syukran. Bila saya kata syukran, terima kasih. Adakah saya telah terima kasih kepada Tuhan? Tak, saya terima kasih kepada orang yang bagi air kat saya. Adakah saya telah berterima kasih kepada Tuhan yang turunkan air daripada langit, ditakungkan air itu disuling dan sampai pada saya? Pun tidak. Adakah saya telah berterima kasih kepada Allah yang bagi air ini sebagai sumber hidup untuk saya? Pun tidak. Lafaz syukur itu hanyalah berterima kasih kepada orang yang bagi saya air. Tapi selepas saya minum air ini, bila saya sebut Alhamdulillah, saya sudah terima kasih kepada Tuhan yang turunkan air hujan daripada langit, ditakungkan air itu ditapis, disuling dan dipackagingkan sampai pada saya minum, saya jadi sehat. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu itu hidup dengan air. Azan. Biasa ada jam yang bunyi belalang kunyit, belum ada lagi. Belum pasang. Yalah, baru. Kita bila luar azan dulu tuan-tuan, insya-Allah. Alamin. Tuan-tuan, yang kedua, syukur kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita ni jadi orang yang tidak bersyukur. Boleh jadi orang yang tidak bersyukur apabila kita banding apa orang lain ada dengan apa yang kita ada. When you compare yourself, what you have and what other people have, so it will be problem for you. Kita takkan ada rasa syukur sebab kita suka banding-banding. Kita mesti lihat apa yang Tuhan beri pada saya, apa yang saya ada. Sudah cukup. Merasakan cukup pemberian Tuhan. Itu adalah lebih baik, akan mendatangkan rasa syukur, rasa indah setiap pemberian Tuhan. Kadang-kadang kan saya fikir ada perkara yang perlu dibaiki, diperbetulkan. Contoh tuan-tuan, contoh. Katakanlah malam ni disediakan 100 pack makanan, tapi yang datang 150. Contoh. Katakan disediakan untuk 200, yang datang 210. Dia minimum lah. 200 pack disediakan, yang datang 210 orang. So 200 orang dapat pack makanan, 10 orang tak dapat. So 10 orang ni rasa apa? Tak apalah, tak ada rezeki. Betul tak? Biasa kita cakap apa? Tak apalah, tak ada rezeki. Tuan-tuan rasa betul ke ayat tak ada rezeki tu? Tak betul. Yang dapat itu adalah rezeki dia, yang tak dapat itu adalah rezeki saya. Rezeki dia dapat, rezeki saya tak dapat, masih lagi dalam kategori itu adalah hak saya, itu adalah bahagian saya. Orang tu dapat, saya tak dapat. So itu juga rezeki. Kita tidak tahu apa di sebalik dapat dan dapat. So yang dapat tu rezeki, yang tak dapat pun rezeki. So tak dapat, rezeki saya malam ni, itu rezeki saya. Tak apa, tak dapat pun rezeki juga. So macam mana kita nak faham, kita nak lapangkan dada kita nak boleh sampai ke tahap tu, supaya kita tak lihat apa orang lain ada, apa yang kita tak ada sebagai satu kekurangan. Hilanglah rasa syukur, hilanglah rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak lama lagi nak puasa. Dalam 2-3 hari puasa, bila masuk puasa kita dah boleh start bayar zakat. Di Selangor ada 3 kategori harga zakat. RM7, RM14, RM21. Tuan-tuan pilih mana satu tuan-tuan nak pilih. RM7 pun boleh, RM14 pun boleh, RM21 pun boleh. Saya makan beras, saya tak makan beras, saya makan roti je ustaz, pun kena bayar jugalah. Kena bayar juga. RM7, RM14. So pilih mana nak pilih. Tapi dah lama dah bayar RM7. Tahun ni kita bayarlah RM14. Allah, bukan jauh betul. Oh, bukannya jauh. Jauh mana? So kalau kita nak bagi lebih, tak ada masalah. Saya bayar RM14 tuan-tuan. Bukan saya nak sebut bangga, tak, saya bagi RM14 per head, saya dan family saya. So saya fikir dah lama dah kot saya bayar RM7. Zaman saya gaji RM4,000 pun saya bayar RM7. Sekarang gaji dah RM7,000-8,000, takkan bayar RM7 lagi. Zaman saya gaji RM5,000-4,000, saya bayar RM7. Sekarang dah dekat RM7,000-8,000, takkan bayar RM7 lagi. Tuhan dah murahkan rezeki saya tunjukkanlah sifat
pulangkan balik dalam bentuk manfaat untuk orang lain. Nak share rezeki tu yang Tuhan bagi tu. Allah bagi dan Allah lihat apa you buat dengan rezeki yang Tuhan bagi. You suka simpan masa seronok ataupun you suka share dengan orang lain. Taklah semua, sebahagian. Sebahagian ada yang rasa simpan atau suka share dengan orang lain. Kongsi. So, di situ akan datang lagi sifat syukur. Akan dapat rasa kepuasan rezeki. Kita akan dapat lihat keluasan rezeki. Saya ada pengalaman. Pengalaman saya ni di Masjidil Haram ada sekali masa tu saya belajar dekat Jordan, first degree, naik bas pergi umrah bulan Ramadan. Sebab Ramadan kebanyakan kelas tutup ataupun hujung Ramadan memang stop dalam 2 minggu dah. Seminggu lebih macam tu berhenti, kelas tak ada dah. Lepas tu seminggu lagi raya, saya ada 14 hari lebih kurang. So saya pergilah umrah daripada Jordan, naik bas pergi umrah dengan kawan-kawan, catat satu bas, kita pergi. So duduk di Masjidil Haram, solat Zuhur, lepas solat Zuhur, solat Asar. Lepas solat Asar saya tak balik, saya duduk aja kat masjid tu, saya baca Quran. Ada satu hari ni ada seorang pakcik daripada dia pakaian tu nampak macam orang Kazakhstan, orang Uzbek lah, yang badan besar, serban besar kan. Dia duduk, dia pegang tasbih, berzikir. Saya pegang Quran kecil tu, saya baca. Bila dah macam nak panas dah, kawasan tu matahari jatuh, saya nak beralih. Tapi pakcik tu ada sebelah saya lagi. Saya pun tak apalah, tinggalkan aja lah pakcik tu, pindah tempat lain. Saya pun tutup Quran, cium Quran, letak dekat kocek. Dia kata Quran tu cantik. Dia bagi bahasa isyarat lah. Saya faham apa yang dia maksudkan. Saya pun tunjuk dekat dia. Dia pun pegang Quran tu, dia buka tengok. Dia seronok tengok. Muka dia happy tengok Quran yang kecil tu. Saya kata, pakcik ambil lah hadiah kan. Oh, Quran saya sampai ke Uzbek, saya tak sampai lagi. Pakcik Quran sampai dah Uzbek? Saya sampai dah. Quran Rasul sampai kan, saja nak riak dekat orang. Jadi bagi kat pakcik Quran, dia seronok tengok Quran tu. Tak mahal pun, dalam 30-40 rial aja. Kulit keras yang hardcover tu. Tak ada warna lah, ada warna sebab dia ada tafsir, kalimah-kalimah tafsir. Sebab tu saya beli tu. Dia nak bagilah. Lepas tu tengok pada pakcik tu, Allah nampak sedih pula. Saya ada bawa 10 rial tau. Masa tu saya ada bawa 10 rial 1997 macam tu, 1997 ya, 1997. Saya ada bawa 10 rial. 10 rial ni lepas solat tarawih saya nak beli nasi Bukhari. Dulu 10 rial nasi Bukhari separuh ayam, boleh makan 2 orang. Saya balik, saya nak makan, saya nak sahur lagi, ayam setengah ekor. Jadi saya pun ada 10 rial aja ni, kan bagi pakcik ni aku nak makan apa 10 rial. Tapi tak apalah, baliklah ambil duit kan dekat hotel. Kami tak ada hotel, kami ada hostel jauh. Saya pun bagi 10 rial dekat pakcik tu. Pakcik dia kata hadiah. Dia tak nak mula-mula. Saya kata saya pun letak dekat kocek dia, saya pun jalan. Saya kata Assalamualaikum, saya jalan. Quran banyak, ambil Quran, saya jalan nak pergi tempat ada aircon. Terserempak dengan seorang lelaki ni. Dia ni saya kenal, manager bank, orang kampung saya lah, manager Maybank. Terima kasih lah Maybank. Dia manager Maybank, dia jaga dia manager region lah, Pantai Timur. Dia jaga Pahang, Terengganu, Kelantan, under dia punya territory. Dia nampak saya, dia orang kampung. Saya kata, Farid, bila sampai? Naik apa? Datang naik apa? Saya kata naik bas bang. Oh, berapa hari dah baru sampai bang hari ni? Abang kejap lagi nak tawaf nak balik dah. Dia kata nak tawaf widak nak balik. Lepas asar kan, nak tawaf widak nak balik. Oh ya ke? Okey lah bang, balik. Nanti kirim salam ke apa semua. Okey, Farid elok apa semua. Dia pun masuk tangan dan jubah dia. Dia cari, dia hulur. Saya pun ambil. Tak apalah bang, tak apalah bang, tapi ambil juga. Tak apalah bang, ambil. Tak apalah bang, ambil. Masuk gojek. Takkan nak tengok depan dia berapa dia bagi kan. Jalan simpan jalan. Lepas tu dia pada jalan. Saya pun duduk, dah sampai tempat nak baca Quran tu. Saya nak tengok juga berapa dia bagi. Budak tuan-tuan, Allah. Biasalah kan. Ambil, tengok 300 rial. Baru saya bagi 10 rial kat pakcik tu, Allah ganti 300 rial.
Tuhan tu Maha Pemurah. Mereka yang dapat merasakan kemurahan Tuhan saja tahu betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala dalam pemberian. Jadi tuan-tuan, jadilah pemurah di bulan Ramadan. So mudah-mudahan sifat syukur itu dizahirkan dengan memanfaatkan sebagian rezeki kita kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Allah Subhanahu wa taala bekalkan untuk kita Al-Quran. Tuan-tuan rasa bulan Ramadan ini mulia sebab apa tuan-tuan? Adakah sebab berpuasa di bulan Ramadan, difardukan puasa lalu bulan Ramadan jadi mulia? Ataupun bulan Ramadan ini mulia kerana malam tu ada tarawih? Ataupun Ramadan ini mulia kerana malam itu ada qiyamul lail? Sebab apa Ramadan itu jadi mulia? Ramadan itu jadi mulia kerana Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Nabi Muhammad jadi Nabi yang paling hebat sebab dibekalkan Al-Quran. Malaikat Jibril jadi malaikat yang hebat di hujung sekali sebab dibekalkan Al-Quran jadi perantara. Umat ini dinobatkan sebagai khaira ummah, sebaik-baik umat sebab umat ini diberikan Al-Quran. Sebab Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran padanya. Unzila fihi Al-Quran. Unzila fihi Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kita baca pula surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan jadilah bulan Ramadan itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran turun daripada Lauhil Mahfuz ke dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila turun Al-Quran, turunlah 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan kamu daripada segumpal darah, min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu itu pemurah. Bila saya baca ayat tu, baca pemurah, apa kaitan ni? Baca pemurah. Bacalah dengan nama Tuhanmu kerana Tuhanmu maha mengetahui, kod ya. Wa rabbukal a'lam. Contoh, Tuhan kau maha mengetahui. Tak, bacalah Tuhan kau maha pemurah. Apa kaitan ilmu dengan pemurah? Something must we know. Kita kena tengok deep. Maksudnya, ilmu itu akan mengubah nasib kehidupan manusia. Betul kan? Pemurahnya Tuhan dengan ilmu, Tuhan akan ubah kehidupan manusia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat di antara kalian orang yang beriman dan berilmu beberapa darajat. Yang mengangkat itu kerana ilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Tanya kepada mereka, wahai Muhammad, sama atau tidak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawapannya tak sama. Tidak sama. Jadi akram atau tidak, pemurah atau tidak Tuhan kita? Pemurah. Hari ini tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu membicarakan mengenai perihal ahlan wa sahlan Ramadan, membaca beberapa ayat, mendengar tafsiran dan ulasan daripada saya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan kita orang-orang yang digambarkan sebagai Tuhan yang akram, Tuhan yang pemurah itu akan menjadikan kehidupan kita lebih berkualiti dengan ilmu pengetahuan. Bulan Ramadan,
bulan Al-Quran. Jibril alaihi salam 2 tahun turut-turut datang jumpa Nabi SAW sebelum baginda wafat, ulang kaji Al-Quran tiap-tiap malam, ulang kaji. Tuan-tuan, Quran yang ada ni pada tangan saya, pada tangan tuan-tuan, Quran yang terhimpun dalam Mushaf Osmani ni, dia adalah 2 tahun terakhir Nabi ulang kaji dengan Jibril. Inilah jadinya susunan dia. Kalau tak, surah Al-Alaq turun di awal-awal di Gua Hira, surah Al-Fatihah turun di Mekah, surah Al-Baqarah turun di Madinah, tapi duduk surah yang kedua. Kalau kita lah tulis chapter ni, kita kena tulis apa? Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Kita tulis ikut urutan. Quran tak begitu. Dia turun dulu chapter 4, chapter 3, chapter 4, surah Al-Baqarah 5 ayat, surah itu dia turun sebab turun mengikut keperluan, turun untuk mengislahkan masyarakat, untuk membetulkan manusia. So keperluan itu berbeza. Kemudian datang Jibril, ulang kaji balik, susun balik Quran itu. Susun balik Quran. Sebab itu Quran yang ada pada kita, mushaf yang ada pada kita adalah mengikut susunan seperti mana ia tersusun di Lauhil Mahfuz. Kalau tengok surah Al-Baqarah turun hujung sekali, surah Al-Fatihah turun dulu, surah Al-Ma'idah, surah An-Nas, surah Al-Muzammil, surah Al-Alaq paling awal turun duduk kat ujung, surah Muzammil pun awal-awal turun duduk dekat ujung, juzuk 28, 29. So kalau kita lah awal-awal lagi kita susun, tapi disebabkan turun mengikut keperluan manusia pada ketika itu. Jadi sebab itu bulan Ramadan Allah muliakan bulan ini dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Saya nak pesan pada tuan-tuan 5 perkara mengenai Quran. Pertama sekali, belajar membaca Al-Quran. Saya dah boleh baca dah Ustaz. Tak apalah, belajar lagi. Last kali kita baca surah Fatihah, kita semak surah Al-Fatihah bila? Pernah tak kita semak Fatihah? Ustaz, saya nak baca Fatihah, boleh tak Ustaz semak kejap? Imam-imam kita kan, ataupun imam buat jadual, nanti buat jadual klinik Fatihah nama dia kan. Satu hari minta dia orang daftar nama kan, buat daftar nama, okey, sila daftar nama bagi mereka yang nak mengikuti kursus klinik Al-Fatihah kan. Kalau tidak, tuan-tuan akan di-Fatihah kan. Jadi, buat klinik Al-Fatihah. Jadi buat senai nama, tulis nama, masuk. Lepas tu ada 200 orang tu pecah kepada 10 orang satu hari. Bagi timetable kan. Tak datang sudah. Tak ada ikutlah. Kita bagi tahu lah, kita letaklah okey sesi. Sila pilih sesi yang selesa dengan tuan-tuan sebab ramai orang kerja kan. So sesi yang selesa. Jadi kita buat pemulihan. Baru kita tahu kita punya Fatihah tu setakat mana bacaan. Kita kena semak sebab la solat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Solat itu tidak boleh terima kalau tidak sempurna surah Al-Fatihah. Tuan-tuan, saya belajar dekat Jordan. Masa saya belajar dekat Kelantan. Betul lah saya belajar Kelantan. Saya dah boleh taranum, saya ada guru Quran. Bila saya pergi dekat Jordan, saya nak betulkan huruf A 1 bulan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nak dapat tu 1 bulan. Ain saja. Mesti tuan-tuan ingat saya ni cak ayam kan? Allah, sampai 1 bulan belajar. Saya 2 minit boleh betulkan Ustaz. Cuba sebut tengok. Arab ni dia sensitif tuan-tuan. Dia tak boleh dengar kalimah tu tak berapa tepat. Dia jadi rimas. Kena pula syekh kan? Dia duduk, kita baca Quran. Ya Allah, dulu kita belajar dengan mulut, dengan sengit, dengan ke tepi, dengan ke tengah kan. Dia kata, Lish, kenapa orang Malaysia ni suka sengit-sengit baca Quran? Saya kata, memang macam tu nak sebut dot. Dia kata, tak payah. Dia sebut seringan je tuan. Contoh kita baca bismillah kan. Kalau kita baca bismillah, sebelum saya pergi Jordan lah, saya kata tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya sebut. Orang dengar, bunyi. Sedap lah bunyi. Pergi dekat Jordan, saya belajar dengan syekh saya, ambil sanad ijazah qiraat. Dia kata, apa Syal?
Kau kenapa? Mulut je macam kena stroke. Sengit situ, sengit sini. Saya kata, kenapa Syekh? Kau tengok, Bismillah tu ada baris depan tak? Saya tengok, memang tak ada. Ada wow tak? Tak ada. Habis kenapa nak moncong? Moncong ini bila ada wow, bila ada u, ku, tu, bu, kan? Baru ada moncong. Tak ada, tak payah moncong lah. Tengok Bismillah tu ada baris depan tak? Tak ada. Ada wow tak? Tak ada. Habis kenapa nak moncong? Jadi bacanya macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Senyum, relax, ringan. Tak payah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah. Betul ke Ustaz? Yang mana imam? Betul Ustaz Bilal? Mana Ustaz? Yang pakai baju Melayu ni? Ustaz Khair. Tak apa, dia seperguruan. So macam tu lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ringan dia sebut. Alamin. Kita Alamin. 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 Semua tak betul. Nak betulkan tu dekat 1 bulan. Tak tahulah, mungkin saya gabrah kot. Baca dengan Syekh Arab kan mula-mula kan. Oh, dah lah garang. Ya Rabbi Ya Karim. Garang. Oh, saya belajar kat Malaysia pun untuk guru garang. Pergi ke Arab untuk guru garang. Tapi guru Quran ni memang kena garang sikit lah tuan-tuan. Baru cepat pandai. Tapi sekarang ni kalau garang sikit, budak tak ngawang kita tak ngaji dah. Apa garang-garang. Dah lah charge yuran RM15 seminggu. Mahal pula. Alah RM15 je pun. Tuan-tuan perempuan. Yang saya kasihi sekalian, Quran. So pertama belajar baca Quran. Saya ada banyak pengalaman. Saya belajar Quran pun daripada zero. Tapi saya berusaha tuan-tuan nak dapatkan Quran. 3 bulan saya try tu baca Quran. 3 bulan saya dah boleh baca Quran. Saya ada pengalaman. Bulan puasa punya pengalaman. Saya ada tulis dalam saya punya journey ke dalam Islam. Bulan puasa. Saya masuk Islam 1990. So 1990 tu bulan puasa tu April. Januari, Februari, March, April. So macam sekarang lah. So saya dah 3 bulan masuk Islam, saya pun dah belajar Quran dengan budak kecil dan saya ulang kaji Quran. Saya dah boleh baca Quran dah. Boleh dah, tapi merangkak-rangkak lah. Pergi masjid, bulan puasa malam tarawih, pergi masjid tarawih kat masjid. Sampai masjid tarawih 20 rakaat tarawih. Habis, tapi imam best. Sebab apa best? Laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Tak ada seorang jemaah pun tegur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kejap je habis tarawih. Serius. Siap dengan selawat semua. Tapi yalah, laju tuan-tuan. Itu kalau surau simen tak dengar. Kalau surau papan, dia punya cara lutut turun tengok. Grrrr. Saya ingat lagi. Grrrr turun. Grrrr turun. Seronok. Tuan-tuan suruh, siapa suruh gelak tuan-tuan, tu kampung saya. Tuan gelak kampung saya, kampung Sungai Chou tau. Jadi, selesai tarawih, saya pun keluar masjid. Ada makan pula. Ini first tarawih ni. Ada makan. Lepas tarawih orang bagi makan lah. Makan. Duduk makan. Lepas tu nak balik, toleh dalam masjid tengok ada orang baca Quran. Masa tu kita kan baru nak belajar Quran. Kita dah boleh lah baca Quran. Saya pun kata, ada orang baca Quran lah. Saya nak ambil peluang lah belajar Quran. Saya pun ambil Quran. Saya pergi dekat abang yang bulatan nak baca Quran tu. Saya sampai sana, saya kata, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ada apa? Bang, saya nak baca Quran. Ini bukan baca Quran. Ini tadarus. Sama lah tu kan. Tapi disebabkan saya ni mu'alaf, dia bagi tahu itu tadarus bukan baca Quran. Lepas tu baru saya tahu tadarus itu adalah baca Quran. Betul lah bang. Mentang-mentang aku mu'alaf kan, aku agak asal boleh je. Okey lah bang, saya nak tadarus boleh.
Kau dah pandai baca Quran belum? Sebab dia tahu saya ni mu'alaf, saya masuk Islam. Dah boleh dah bang. Saya kata dah boleh dah bang. Itu maksudnya dah boleh dah. Kan? Taklah kori tuan-tuan. Kalau boleh duduk dia kata. Tapi di interview tu yang mahal tu. Kau dah pandai baca Quran ke? Kau ni siapa pun semua. Duduk. Dia baca dulu. Lepas tu baca sampai turn saya pun nak baca Quran. Ini cerita betul. Saya pun baca Quran. Saya pun muka surat yang dia bagi kat saya tu muka surat baru awal lagi lah. Muka surat yang ketiga lah. Kan? Dia dah baca sampai kat saya masaluhum. Ya, muka surat 4. Masaluhum kamathal A'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaat ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarak hey dia kata merangkak-rangkak baca. Tadi kata boleh baca. Kalau macam ni tahun depan pun tak habis khatam dia. Dah tak payah baca. Dia sergah saya tuan-tuan. Hilang darah saya kejap. Jadi pucat kejap. Terkejut saya kena sergah. Dah tak payah, dia kata bila tak payah saya pun ambil lah Quran. Saya keluar lah, saya pegang Quran tu, saya keluar tak tahu nak pergi mana, saya nampak tangga masjid, sampai kat tangga masjid duduklah saya dengan Al-Quran, bertemankan langit, melihat bintang yang sedang bertaburan. Meniti-niti saya mata, sedih tu tuan-tuan. Sedih. Tuan-tuan pernah kena sergah tak baca Quran salah? Tak pernah kan? Tak rasa lah. Saya kena sergah tau. Hei dia kata. Macam ni tahun depan pun tak khatam. Dah tak payah baca. Saya ni baru masuk Islam pun agak-agak lah. Kalau boleh kan. Oh, nampak Farid dah boleh baca Quran. Masya Allah, bagus. Ya. Okey. Baca lagi 2 ayat. Baca 2 ayat. Okey, tak apa. Kita nak khatam. Kita nak kerja ni. Bagi orang lain baca. Nanti Farid baca lagi 2 ayat. Tapi baca banyak-banyak pun tak apa. Tapi Farid duduk, dengar. Kalau saya lah tuan-tuan, saya akan guna pendekatan tu. Baca salah. Pergi kau. Dari sini kan. Okey lah, tak apa. Saya pun mengadu pada Tuhan, menangis, meniti-niti air mata. Selepas puasa tu saya dapat sambung belajar kat Kelantan. Saya pergi Kelantan. Di situ saya cari guru. Saya ulang kaji Quran setiap hari. Saya cari orang untuk mengajar saya Al-Quran. Saya belajar dengan guru-guru yang ada tauliah, yang ada sanad. So dah boleh baca dah. 1 tahun tu kira speed lah baca. Tahun itu yang kena sergah tu tahun 1990. Ini tahun 1991 pula. Balik kampung bulan Ramadan, puasa di kampung, pergi solat di masjid, tarawih di masjid yang sama. Selesai tarawih, ada moreh. Lepas moreh nak balik tengok, ada lagi kumpulan tadarus tu. Ada lagi. Saya pun ada lagi lah kumpulan tadarus tu. Ambil Quran, kali ni pergi memberanikan diri sebab dah more confident. Sampai, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Mana lama tak nampak? Dah lama tak ada tadarus bang, saya tak ada lah. Tak ada lah, saya kata, saya pergi belajar bang. Pergi belajar. Bang, saya nak join tadarus. Kali ni sebut betul. Tadarus. Boleh? Boleh bang? Boleh. Dah pandai baca belum? Dah boleh. Yang merangkak-rangkak pula? Tak ada bang. Duduk. Saya pun duduk. Kebetulan masa tu belum mula lagi. Dia tengah sembang-sembang. Saya sampai pun nak mula. Dia punya ketua nak baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya kata bang. Kenapa? Bukan a'u. Kena a dulu. A'udzubillah. Ya ke? Ya bang. Kalau a'u, kucing mengawan bang. Kita pula bagi kali ni kan. Sekali-sekala kan. Yang kau rasa sentiasa kau ke atas. Betul. Pendek bang, bukan kan. Udahnya 10 minit. Nak kena betulkan dia kat 10 minit. Saya kata tak apa, bacalah bang. Mulai hari tu saya dah ambil alih jadi ketua tadarus. 1 tahun saya belajar balik. Dia mula tanya. So saya pula ambil alih.
Tapi sometimes bila kita ni di challenge tuan-tuan kan, kita kena bangkit. Dia ada panic button. Kita datang terkejut, baru kita sedar, wish, rupanya aku kena buat sesuatu. So kena ada pulling factor. Saya terima kasih lah abang tu mula-mula sergah saya. Terima kasih. Kalau dia tak sergah, mungkin saya pun comfort kan. So ada benda yang berlaku menjadikan saya. Tapi tak semua orang strong, tak semua orang akan terima secara positif. Takut ada orang terima secara negatif. Itu saja. Jadi bulan puasa, bulan untuk kita mengimarahkan Al-Quran. Belajar baca Al-Quran. Cari budak siapa boleh ajar kita. Jangan pilih umur, jangan pilih. Jadi kalau boleh kita designkan kelas-kelas kita nak belajar Al-Quran. Yang keduanya, baca Quran setiap hari. Yang ketiganya, faham-fahamlah Quran yang kita nak baca. Berusaha untuk faham apa yang kita baca. Surah Al-Fatihah, berapa ramai di antara kita bila dia baca surah Al-Fatihah kan, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terlintas maksud dalam surah Al-Fatihah tu. Ar-Rahmanir Rahim, lalu makna dia Maliki Yaumiddin, dia boleh ikut baca surah Al-Fatihah, dia boleh faham makna dia. Sebab bahasa Arab ni bukan bahasa kita. Bukan bahasa kita. Orang Arab pun kena belajar bahasa Arab lagi kalau nak faham Quran. Percayalah cakap saya tuan-tuan. Kalau orang Arab sekadar dia berbual biasa-biasa macam tu saja, dia tak belajar bahasa Arab, tak belajar grammar, tak belajar nahwu, tak belajar balaghah, dia takkan faham Quran secara mendalam. Saya ada pengalaman. Masjidil Haram juga. Banyak pengalaman saya kat Masjidil Haram. Lepas solat asar. Ini musim Ramadan juga. Musim haji tak silap. Saya baca Quran, tengah baca Quran, lepas asar baca Quran, ada seorang syekh datang duduk sebelah saya. Bukan syekh, maksudnya Arab lah, dengan egal dia, dengan jambang, dengan minyak, bau minyak atar, duduk sebelah saya. Dia baca Quran, saya pun baca. Saya baca, tengah baca, tiba-tiba dia kata Assalamualaikum. Dia cuik paha saya, Assalamualaikum. Dia kata Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wallahi, syu makna hadil ayat. Dia kata, demi Tuhan, apa makna ayat ni? Dan kau tanya aku, kenapa kau Arab? Dan kau Arab, tanya aku, kenapa? Mungkin agaknya dia tak nampak lah saya ni bukan Arab kan? Arab pun ada colour ni kan. Tuan-tuan kan tak tahu. Jadi saya kata, Win, kalimah. Dia pun tunjuk kalimah tu. Saya kata, dia baca surah Az-Zumar, wa nufikha fi suri fasa'iqa man fis samawati wal ard, dan ditiupkan sangkakala. Apabila telah ditiupkan sangkakala, maka akan rebah jatuhlah segala yang di langit dan di bumi. Dia punya masalah ialah nufikha, macam kutiba alaikum tadi tu, nufikha. Dia kata ayat ni bunyi telah ditiup sangkakala sebab dia past tense. Dalam bentuk past tense. Allah beritahu dalam bentuk past tense. Dia tak boleh, dia kata ni ayat ni sebut macam dah berlaku, dah past tense, so sedangkan kiamat tak berlaku, macam mana? Saya kata nanti dulu, ini fi'al madhi. Kebetulan memang saya belajar nahwu kan. Saya pun explain dekat dia. Saya beritahu hadhihi sighatut tamrid. Nufikha fi'il madhi mabniyun 'ala al-majhul tadullu 'ala shiddati wuqu'il amr. Anna Allah subhanahu wa ta'ala bihadhihi sigha bayyana laka li anna al-qiyamah sataqa bila shak wa sawwara laka ahwal al-qiyamah ka'annaka mawjudun fi tilka al-lahza. Tuan-tuan jangan tengok saya macam tu, tuan-tuan. Bunyi macam Arab betul Bunyi tak Arab betul. Betul Iya. Saya bagi tahu dia. Dia pun terduduk. Dia kata terima kasih banyak. Saya kata fi'il madhi walaupun digunakan past tense, tapi Allah nak gambarkan perkara itu seolah-olah telah berlaku. Allah nak gambarkan seolah-olah kamu ada di sisi ketika perkara itu berlaku. Dia nak bagi more feeling to you when you recite past tense. That is the main reason kenapa Allah datangkan sighat tamrid. Oh, dia terima kasih kat saya banyak-banyak, tuan-tuan. Dia terima kasih kat saya. Lepas tu dia mula tanya soalan berikut yang tak suka. Soalan saya tak apa-apa suka, tapi dia tanyalah, anta min fin? Dia kata, kau daripada mana?
Ana min Malaysia. Dia kata, la, anta mush Malaysia. Dia kata, kau bukan Malaysia. Nah, ana abi wa ummi wa jad usuluna minal Hind. Saya kata, asal usul kami daripada India. Tapi nahnu fi Malaysia تتكون بثلاث شعاب. عندنا الصينيون ملايويين والصينيين والهنود، مجموعة يعني شعب مختلف باختلاف الألوان. Oh, Masya Allah, dia baru tahu kat Malaysia ni ada masyarakat yang pelbagai kaum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi orang Arab pun kena belajar. Saya nak bagi contoh lain, tuan-tuan. Terima kasih Ustaz. Tadi Ustaz kata diberikan masa yang seluas-luasnya. Nasihatlah tuan-tuan, siapa suruh kata bagi seluas-luasnya? Saya okey, tuan-tuan okey. Kursi pula best. Tuan-tuan lah lenguh. Kalau bukan selalu tuan-tuan. Boleh ke? Tak, dan 2-3 minit dan berapa minit saya berhenti. Saya pun letih juga tuan-tuan. Apa saya nak sebut tadi? Pengalaman. Dah sudah dah. Jadi Quran lah bulan puasa ni saya nak sebut Quran. Jadi habis dah di situ dengan Arab tu. Bila dia kata kau bukan Malaysia, saya kata saya Malaysia. Lepas tu beritahulah kepada dia saya ni memang daripada Malaysia. Sebab itu daripada mula saya convert. Saya punya minat pada Quran daripada mula. When I convert, saya Quran. Saya pergi Jordan first degree, saya buat Quran, saya buat bidang tafsir juga. Saya punya project paper pun saya buat Argumentation of Prophet Ibrahim AS in the Holy Quran. Lepas tu saya buat PhD, saya buat master pun saya buat mengenai sumbangan sahabat dalam perkembangan tafsir. Bila saya buat PhD, saya pergi balik ke Jordan, saya buat PhD dalam bidang komparatif kajian perbandingan dari sudut sumbangan ulama daripada India dan juga ulama dari kalangan Arab. So saya buat comparative studies yang agak baru pada masa itu. So minat saya lah tuan-tuan. Sebab itu saya bila sebut baca Quran ni, bila saya baca tafsir, saya nak pergi more deep. Sebab itu saya sebut pertama sekali, yang keduanya faham. Saya nak bagi contoh macam ni. Saya nak bagi contoh yang saya terlupa tadi. Ni pantun bahasa Melayu saya bagi tahu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh faham straight, memang tuan-tuan A lah tuan-tuan. Pergi memburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Siapa yang takbir tadi? Allahu Akbar. Ada orang kat bendera putih dah. Dia kata fail Ustaz. Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Maksudnya, kalau saya tak belajar sastra, saya sendiri pun tak faham. Betul tak? Bahasa Melayu. Orang dulu-dulu dia nak sindir orang yang berguru salah ataupun prematured knowledge. You nak pergi memburu, patut memburu di mana? Sepatutnya memburu di mana? Dalam hutan. Yang kau pergi memburu kat padang, kenapa? Bila pergi memburu di padang, dapat apa? Dapat belalang. You dapat belalang, tapi you anggap macam dapat rusa. Sindir tak? Sindir. Orang suruh pergi belajar betul-betul, cari tokoh, cari ahli bidang, belajar, kumpul ilmu, faham. Ini tak. Belajar dekat YouTube, belajar dekat Facebook, belajar. Jadi, itu umpama orang yang berburu di padang datar, dapat rusa berbelang kaki, berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Cantik ke bunga kembang? Tak kembang. Dia nampak bunga kembang tapi tak jadi. Dia tak kembang betul. Nak kembang ke tak kembang? So itulah umpamanya. Begitu juga dengan bahasa Arab. Faham tuan-tuan surah Fatihah. Tuan-tuan belajar faham terjemahan. Yang ketiga, yang keempat, laksanakan dalam kehidupan. Yang kelima, sampaikan kepada orang lain. So kita ada 4 target KPI puasa kita. Kita nak wujudkan conscious kita semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, muraqabatullah, rasa hadir, sentiasa merasakan keakraban dengan Allah. Keduanya sentiasa zahirkan sifat syukur. Dan yang ketiga, baca Quran, belajar Quran, dan juga berusahalah untuk faham kalamullah. Yang keempat,
kita buat persiapan untuk jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan puasa memang bulan untuk kita akan surau masjid semua penuh. So kita nak bawa momentum itu supaya berpanjangan dalam bulan yang lain. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak tuan-tuan. Doakan saya doakan tuan-tuan. Semoga terus istiqamah dalam menjaga amalan, dalam menjaga increase your iman dan juga increase your knowledge dan juga penghayatan terhadap Al-Quran Al-Karim. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Buatlah baik, ayuhai rakan. Buatlah baik, ayuhai rakan, ke dalam laut kamu dicampakkan. Kalau tidak dikenal ikan, Tuhanmu tahu ia ke bukan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la taj'alna fina wa la man yatba'una matrudan wa la mahruma. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam penghujung majlis ilmu kami menadah kedua tangan ke hadrat-Mu ya Allah, mohon limpah kurnia dan juga keampunan daripada-Mu ya Allah. Janganlah hendaknya seorang pun keluar daripada majlis ini melainkan mereka telah meraih keampunan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa anak isteri kami, dosa sanak saudara kami, dosa jiran tetangga kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dalam beberapa hari lagi kami akan sambut bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang Kau janjikan keampunan, bulan yang tersembunyi di dalamnya kasih sayang Kau ya Allah, bulan yang di dalamnya ada keberkatan Al-Quran, bulan yang ada di dalamnya malam Lailatul Qadar. Ya Allah, berilah kami kekuatan, kesihatan, keafiatan supaya kami dapat berpuasa sepenuhnya sepanjang bulan Ramadan, dapat mengkhatam Al-Quran, dapat menghidupkan malam-malamnya ya Allah. Ya Allah, Kau murahkanlah rezeki kami ya Allah. Semoga kami dapat kongsi rezeki ini kepada mereka yang memerlukan. Ya Allah ya Rahman kami, ya Allah ya Rahman ya Rahim, sekiranya dalam majlis ini ada mereka yang ditimpa penyakit, Kau sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Sekiranya ada di ahli keluarga mereka yang sakit, Kau berilah kesembuhan kepada mereka ya Allah. Sekiranya ahli dalam majlis ini yang ada kesempitan dalam rezeki ya Allah, kami memohon kepada Engkau, Kau murahkan rezeki dia ya Allah. Sekiranya ada ada jemaah di kalangan kami ini ya Allah yang dibelenggu masalah, Kau rungkaikanlah masalah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, berilah kejayaan kepada anak-anak kami yang menduduki exam peperiksaan maupun ujian-ujian hidup mereka di dunia dan juga ujian hidup untuk mereka di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami kekuatan untuk menjadi suami yang baik, isteri yang baik, ahli keluarga yang baik dan juga menjadi sahabat yang baik, menjadi pekerja yang baik. Ya Rahman ya Rahim, Kau berkatilah hidup kami ya Allah. Hidup kami yang berbaki ini tunjukkanlah kami ke jalan-jalan yang baik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.